Anak-anak kadang minta saya, "Bapa belilah makan ni, barang makan tu." Bapa cakap, "Bapa tak ada duit. Nanti ada duit, bapa akan beli apa yang kamu nak." Dia cakap, "Tak apalah, kalau nak mati, pintu kat mana-mana pun." Dia cakap, "Kalau dia boleh, dia nak pergi cari rezeki tu, tak kira lah. Ombak ke apa, dia akan pergi juga." Rumah saya di Bantai Ribut. Rumah roboh. Separuh saya tak mampu nak buat rumah. Kampung Kuala Lukut, Negeri Sembilan. Seawal jam 7.30 pagi, Muhammad Azrul Johari, 34 tahun, bapa kepada 4 cahaya mata, tidak betah berdiam diri demi sesuap nasi buat keluarga tercinta. Tanpa mengira apa jua keadaan cuaca, hamparan lautan pantai Selat Melaka inilah Azrul harus keluar untuk mencari rezeki. Masitah Aminah Bashar Adam, 28 tahun, seorang suri rumah tangga sepenuh masa sejak perkahwinan mereka 10 tahun lalu. Dia akur dengan ketentuan hidup mereka. Saya kerja sebagai seorang nelayan. Harian saya mencari rezeki pagi ke petang. Kadang tak menentu, mungkin cari rezeki pumpun, jaring, macam itulah kerja saya. Mana saya rasa boleh mencari rezeki, mana celah bakau, mana-mana kat laut tu, saya akan berusaha agak mencari rezeki saya untuk keluarga kan. Dia memang tak boleh duduk diam, dia akan usaha juga. Macam mana pun tak ada duit pun, dia akan cubalah cari apa kerja yang dia boleh cari untuk dapatkan lagi anak isi dia makan lah. Tapi itulah saya tak ada enjin. Saya ingat nak beli enjin tapi saya tak mampu nak beli enjin. Enjin ada pihak Batuman bagi saya enjin dulu. Tapi enjin tu rosak. Tak tahu nak betul enjin tu macam mana. Enjin tu banyak rosak. Saya tak mampu nak betul enjin lagi. Pukat saya kena curi dengan orang. Dia kalau enjin dia rosak, dia memang akan patah semangat. Sebab enjin tu lah dia guna untuk cari rezeki kan. Kadang jaring dia kena curi, langgar orang kan. Benda tu bukan murah lah. Kadang kita tak nak cakap apa kan, dia sedih lah kan. Sebab itu rezeki dia mampu nak cari kan. Jarang nak minta apa-apa dengan dia. Buat kita faham dia macam ni kan. Kadang kalau ada duit lebih, kita dekat simpan lah kan. Sebab kita tak tahu enjin ni kadang dia rosak tu kan sikit. Azrul bersyukur kerana dia sentiasa dikelilingi oleh rakan-rakan yang berhati mulia. Muhammad Basir Sono, 65 tahun atau lebih dikenali sebagai Wak Basir, antara yang sering kali membantu Azrul sekeluarga. Saya tumpang bok Wak Basir. Jaring pun jaring dia. Kawan-kawan cakap je lah kita jaring sama. Nanti kita dapat rezeki, kita selamalah kongsi. Macam duit minyak kita tolak, macam jaring kita tolak. Harga berapa kita dapat, ada dia bagi RM3, RM4. Saya pun cakap syukurlah rezeki saya kan untuk anak-anak. Belakang lama lah Wak pergi sama dia, apa fikir dia pendapatan kurang, anak ramai. Jadi Wak fikir kalau ada sehari hidup tu, ada juga bantu sikit duit kan. Jadi Wak daftarkan jadi awak-awak Wak lah, jadi pembantu. Kadang hasil ni kadang ada, time banyak-banyak, kadang time sikit-sikit. Benda ni kita tahu, kata tu nak rajin lah, jimat-jemat, jangan boros. Pasal kita pun orang susah. Umpama pasang surutnya lautan, begitu juga dengan hasil tangkapan Azrul dan Wak Basir yang tidak menentu. Setiap hari dia akan menghantar ikan ke pasar Pekan Chuah sejauh 5 km dari rumahnya. Kadang balik tu saya rasa kecewa, kadang cakap dengan isteri, ini ya hasil yang dapat, kadang tak ada hasil, macam mana kita sabar je lah. Mungkin dugaan daripada Allah kan, kita kena sabar. Mungkin hari ke hari nanti ada kat rezeki saya. Dia kalau dia menangis, dia takkan nangis daripada orang lah. Dia balik, kita tengok muka dia kan, macam tu kan, kita peluklah dia. Kita peluk dia, kita tenangkan dia, cakap tak apa. Saya ada kan, anak-anak ada kan. Apa rezeki dia, kita terima je lah. Kadang tu terputus kak rezeki tu. Tapi macam mana saya kena sabarlah. Daripada itu segi Allah bagi saya rezeki tu, saya kena terima. Apa juga. Anak-anak jaranglah minta macam-macam. Dia cuma akan minta makan, nak makan. Kadang dia cakap, nak makan ayam. Anak-anak kadang minta saya, "Bapa belilah makan ni, barang makan tu." Bapa cakap, "Bapa tak ada duit. Nanti ada duit, bapa akan beli apa yang kamu nak."
Bila anak-anak makan ayam, saya pujuk dia. Saya cakap, tunggulah, Papa ada duit, Papa akan belikan ayam. Assalamualaikum. Kami wakil dari syarikat Faizah pada hari ini datanglah untuk menziarah dan membawa beberapa jenis produk. Ada Puan Masita dan Cik Azrul. Ini beras Faizah emas kita. Lepas tu yang ini beras Kashmir, ni beras basmati. Yang ini bagus untuk kesihatan. Dia langsung tak berkanji. Daripada tu kita ada produk ni, bihun goreng segera, ini yang terbaru. Lepas tu yang ni bihun segera sup. Lepas tu rempah-rempah ni, tepung gandum kita yang tak ada bahan pemutih, tak ada kemikal. Betul-betul pure gandum. Itu bihun siam kita. Ni kecap manis, ni kecap masin. Ini buku pengasas Faizah, Haji Faizah Bayuni. Baca kisah dia ni, dia bermula macam mana daripada kehidupan dia mula-mula dia berniaga sampai sekarang dia berjaya. Ada dalam ni semua. Bila ada masa lapang bolehlah dia baca. Kami dari syarikat Faizah ada sikit sumbangan untuk meringankan beban keluarga puan lah. Semoga dapat membantu. Hari ni kita masak goreng ayam serbuk milik Faizah. Gula ayam. Banyak pun sebab serbuk minyak ni dia tak ada perisa, pewarna, tiruan. Setiap produk keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad pastinya mematuhi garis panduan makanan yang dibenarkan. Ini bagi menjamin pemakanan yang sihat juga kesihatan untuk seisi rumah. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hanya makan sekadarnya sebagai alas perut menjelang malam. Setiap hasil jualan ikan perlu dibahagi 3 bersama Wak Basir dan adiknya yang juga nelayan. Selain isteri, Azrul perlu menyara 4 orang anak. Anak sulung Muhammad Syahrul Nizam 9 tahun bakal memasuki tahun 3 di Sekolah Kebangsaan Chua Negeri 9. Manakala anak kembar mereka, Marsha Mahfuzah dan Marsha Maisarah 6 tahun akan menjalani pra-persekolahan pada tahun ini. Pastinya, Azrul memerlukan pendapatan yang lebih untuk menanggung persekolahan anak-anak. Kita terimalah macam mana susah dia, kita kena support dia, kita cuba, kita pun kena bantu dia, bagi sokongan lah dekat dia kan. Selain menjaring di laut, Azrul mencari pun-pun sarang untuk dijual kepada pemancing yang datang berkunjung ke jeti berhampiran rumahnya. Dia ni rajin. Kalau kadang-kadang lepas cari pergi menjaring ikan kan, dia pergi pumpun. Hari surut saya akan pergi cari pumpun dan pokok bakau seberang-seberang sana tu saya akan mencari pumpun lah. Naik bot, bawa bot ke sana, cari umpan. Banyaklah cabaran ke pokok bakau ni. Ada tak ada ular baru kita masuk kat pokok bakau tu boleh cari. Start dalam pukul 12 sampailah pukul 3 petang balik. Lepas cari umpan tu saya packing umpan, jual pumpun dekat depan rumah. Orang datang beli umpan, saya jual. Kita dapat hasil sikit, lebih sikit. Kurang RM50, RM60, macam itulah. Kalau masa hujan, lagi saya tak dapat cari pumpun. Maknanya, cari pumpun tu boleh tak tambah sikit. Sekarang ni, masalah penyakit ni, tak dapat mencari rezeki lebih. Kadangkala terlintas di hati kecilnya untuk membawa anak-anak bersiar-siar. Tetapi apakan daya, pendapatan Azrul sekadar cukup makan dan tiada pengangkutan yang sempurna untuk keluarga. Nak bawa ke sana sini, saya cakap tak ada apa kenderaan. Saya cakap kadang tumpang saudara cakap jom lah bawa anak-anak jalan. Inilah motor yang ada saya daripada dulu sampai sekarang saya guna motor duduk bawa anak. Kadang jumpa anak di sekolah. Itulah motor saya ada. Dari dulu saya cek rezeki pakai motor tu lah. Walau sesibuk mana pun, Azrul tetap mencari ruang waktu untuk bersama dengan keluarga. Melihat kegembiraan anak-anak, hilang segala penat lelah mencari rezeki seharian. Saya sebenarnya nakkan anak-anak saya belajar pandai, dapat lebih pada saya yang dia mahu demi anak-anak.
Walaupun saya teruk sini pun saya akan berusaha kat mencari rezeki untuk anak-anak saya untuk jadi pelajar yang pandai-pandai. Supaya dia boleh tahu seorang bapa dia macam mana teruk mencari rezeki siang malam. Azrul turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM550 sebulan. Ini tidak bermakna dia harus berpeluk tubuh dan hanya menagih simpati. Dia lebih suka berusaha dengan tulang empat keratnya sendiri. Tidak sempat untuk berehat, Azrul perlu pergi ke laut semula pada sebelah petang untuk mengutip hasil tangkapan pada jaring. Pada pagi, pukul 7.30 saya akan ke laut sampai pukul 10 pagi. Lepas balik, saya akan menghantar ikan ke pasar. Segi pendapatan tu, ada pada hasil ikan, kalau dapat banyak, dapatlah. Kata dapat kurang pun, dapatlah RM3, RM4 macam itulah. Dan saya itu, pukul 6 petang, saya akan turun ke laut balik semula. Balik dalam pukul 8-9 malam. Malam tu pergi lagi. Tak kira lah hari ribut ke apa. Dah tanpa kuat pun kita orang kadang tak pergi. Kita patah balik kalau ribut kuat lagi kuat. Dia cakap tak apalah kalau nak mati, pintu kat mana-mana pun. Dia cakap lagi dia boleh dia nak pergi cari rezeki tu tak kira lah. Ombak ke apa dia akan pergi juga. Walaupun dia kadang dia sakit demam ke kan. Selagi dia boleh bangun, dia akan pergi. Azrul hanya akan menjual hidupan laut di hadapan rumah sekiranya mendapat hasil tangkapan yang sedikit. Cukuplah sekadar untuk membeli barangan dapur pada keesokan harinya. Rutin dia bergantung pada air pasang surut lah kan. Tapi dia memang jarang ada rumah lah. Dia memang tak boleh duduk diam. Kalau ada kerja, orang panggil kerja ke mana-mana, bawa bot ke, orang mancing, dia memang akan pergilah. Dia memang utamakan anak-anak dia. Anak-anak memang rapat dengan dia. Papa pergi mana? Pergi umpan, pergi jaring ke apa kan. Dia katanya, Mama, Papa lambatnya balik kan. Lambatnya Papa balik. Kita kena fahamlah dia sebab dia cari rezeki kan untuk anak-anak. Untuk kita, untuk anak-anak. Kita kena fahamlah. Kesian tengok dia kan. Pasal benda ni, kira benda tu kadang pergi ke laut kadang ada, kadang tak ada. Kadang-kadang lepas dia minyak aja. Cukup untuk hari ini. Azrul perlu berehat kerana dia akan ke laut semula pada awal pagi esok. Tanggal 18 November 2020 menjadi detik tragis buat Azrul sekeluarga apabila tempat mereka berteduh musnah begitu sahaja. Rumah saya dibantai ribut, rumah roboh sebab saya tak mampu nak buat rumah. Masa saya tengok rumah saya, siang dan malam saya fikir mana saya cek duit mas nak buat rumah tu. Lepas tu dapat bantuan sumbangan pada orang ramai, DO semua, kota kampung. Tanpa orang saya tak dapat buat rumah saya balik. Itulah orang dapat bagi saya duit, saya buat rumah. Saya rasa bangga pada orang-orang yang membantu saya. Mujurlah ada insan yang sudi menumpangkan dia sekeluarga sementara membaiki bilik dan bahagian dapur yang runtuh. Saya nak sewa rumah tak mampu. Saya nak buat rumah sendiri pun saya tak ada tanah. Ini tanah ni yang saya dapat selama saya duduk daripada kecil sampai ke besar. Sampai saya dah kahwin dengan anak-anak saya, isteri saya. Ramai yang membantu saya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang sudi membantu saya buat rumah balik. Tanpa orang saya tak tahu mana saya nak duduk. Rintihan Azrul mendapat perhatian daripada pihak Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Sebelum ini, Azrul juga menerima bantuan RM250 dan barang dapur bernilai RM50 sebulan sejak Disember 2016. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat dah? Sini sekolah apa jauh? Kalau sekolah sini kurang dekat 2 batu lebih. Hantar naik motor lah. Sekolah Pekancuah. Okay, Rol, ni sumbangan Baitul Mal lah. Daging untuk dengar panas sendiri kan. Ya, betul. Ganti lah balik untuk mudah abang cari rezeki lah.
Oleh kerana Cik Azrul ni nelayan dan kebetulan lah berlaku kecurian jaring dia. Jadi alhamdulillah untuk Encik Azrul ni terus mencari pendapatan, Baitulmal sumbanglah jaring untuk meneruskan aktiviti menjaring ikan dia. Selain daripada bantuan bulanan asnaf yang memerlukan, mereka bolehlah kalau mereka ada ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan segi berniaga, belajar dan sebagainya, kita banyak skim-skim yang kita boleh bantu. Kalau orang nak niaga kuih ke apa ke, kita boleh bagi peralatan-peralatan yang sesuai lah dengan perniagaan mereka. Terima kasih pada pihak Baitulmal sebab beri jaring pada saya sekeluarga. Kecekalan bapa kepada 4 cahaya mata ini semakin menebal demi membahagiakan isteri dan anak-anak. Azrul Johari diduga dengan kesempitan hidup, kemusnahan tempat tinggal dan banyak lagi. Namun, semua itu sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus berjuang. Azrul sanggup melakukan apa sahaja demi keperluan serta pendidikan anak-anak. Anak-anak juga seakan faham dengan kemampuan ibu bapa mereka. Wanita berasal dari Bentong Pahang ini tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya selama ini. Malah masih tak bersyukur dikurniakan suami yang bertanggungjawab dan penyayang. Saya ucapkan terima kasih kepada suami sebab dia sentiasa berusaha cari rezeki untuk memberi saya makan, untuk saya nak makan, membesarkan anak kan. Pada zakat semua, pada pihak Baitulmal, pada Pak Izzah semua yang sudi membantu saya dan keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada mereka. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki pada keluarga diorang. Azrul menaruh harapan yang tinggi terhadap anak sulungnya Muhammad agar dapat mengubah nasib keluarga suatu hari nanti. Walau sesukar mana dia mencari rezeki, Azrul percaya bahawa rezeki untuk anak-anak sentiasa ada. Semoga ada sinar untuk keluarga ini meneruskan kehidupan seperti orang lain. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu Yusuf Wahab, 60 tahun, di Kampung Padang, Melaka. Yusuf dan Azmi menanam serai untuk kelangsungan hidup. Kisah ini kami paparkan di Kapsul Bersamamu, saluran YouTube TV3. Selain keluarga Yusuf Wahab, kami turut membantu 3 buah keluarga lain yang juga mendapat sumbangan daripada tabung Bersamamu TV3 bagi meringankan beban mereka.